dapat record lagi. Okay, so sekarang tengok chapter 5, di mana CS untuk subtopik pertama adalah work, di mana yang define ni, bahagian define ni awak kena take note. Nanti awak tengok balik dalam CS, dalam buku tutorial tu, dalam buku tutorial yang dia telah define konsep apa-apa sahaja, this part sebenarnya akan keluar dalam UPS. Sebab UPS adalah bahagian yang akan tanya pasal konsep ataupun definition. So bahagian definition ni awak kena ready lah untuk soalan UPS, di mana format UPS nanti awak akan tengoklah waktu trial malam esok, awak akan dapat idea macam mana soalan UPS nanti. Di mana soalan UPS tu adalah sebenarnya soalan-soalan yang kami collect dan buat sendiri untuk bagi pendedahan awal ke pelajar untuk tahu macam mana UPS, duration, bilangan soalan dan juga markah yang akan dibawa ke PSPM. So, kalau tak ada apa-apa, saya akan guna mungkin tak sampai 45 minit, tak lama, untuk brief chapter 5.1. Lepas tu nanti saya akan assign task kepada pelajar dan pelajar kena siapkan sebelum jam 6 petang. By group tau. Ada yang by group, ada yang personal. So kalau tak nak kacau waktu lepas kelas, awak kena cepat-cepat buatlah sebelum pukul 4. Okay, so sekarang yang pertama adalah define work done. Define work done. So kalau dia buat definition, work done adalah sebenarnya, kalau ada soalan apa-apa tanya terus nah. Okay, work done, simbol adalah W, di mana dia adalah kuantiti skala, bermakna dia hanya ada magnitude sahaja sebab dia ada kuantiti skala. So this one hanya ada magnitude sahaja, di mana unit untuk work adalah joule. Okay, unit untuk work adalah joule. Di mana work adalah sebenarnya dot product di antara force dengan displacement S. So apakah yang dimaksudkan dengan dot product? Dot product adalah sebenarnya parallel product. Okay nah? Ini bahagian definition lagi tau. Di mana mungkin kalau dalam UPS. So dot product adalah parallel product. So kalau saya lukis diagram, katakan force dikenakan terhadap satu objek, di mana objek bergerak secara horizontal pada angle theta. So dot product di antara force dan S, kita tahu objek bergerak secara horizontal. Bermakna force yang dikenakan terhadap objek juga mesti secara horizontal. So dot product di antara dua ini, kita kena paralelkan force. Kita kena paralelkan force kepada komponen X. So bila kita paralelkan, kita akan dapat F cos theta. So finally, rumus ini akan menjadi W bersamaan dengan F S cos theta. Sebab kita kena paralelkan di antara dua vektor, iaitu vektor force dan juga vektor S untuk mendapatkan nilai work done. Kenapa kena paralelkan? Sebab force yang menggerakkan objek ke kiri adalah sebenarnya force bersamaan dengan F cos theta. F cos theta tu yang menyebabkan objek bergerak pada satu jarak S. So this one adalah definition general untuk work done. Di mana work done ni, angle ini adalah smallest angle di antara force dengan displacement S. So work sama dengan Fs cos theta. Work di mana theta itu adalah smallest angle di antara force dengan displacement S. So di antara keyword yang awak pelajar kena ingat, work adalah dot product, di mana dia adalah kuantiti skala, unit dalam joule, dot product adalah parallel product. So kita kena paralelkan dua vektor di antara F dengan S sebab objek bergerak pada arah ke kanan. So bila objek bergerak ke kanan, so daya ke kanan itu adalah sebenarnya daya F cos theta. F cos theta itulah yang menyebabkan objek boleh bergerak dengan displacement S. Jadi finally work done adalah bersamaan dengan F cos theta darab dengan S ataupun boleh simplify sebagai F S cos theta. Di mana theta ini adalah angle terkecil di antara force dengan displacement. So sekarang
Kita tengok contoh. Bila tengok contoh mungkin akan nampak sikit lah. Okay, so sekarang tengok example. Ini adalah sebenarnya example yang ada dalam buku pelajar. Example yang ada buku pelajar. So sekarang tengok pada example 5.1. Ambil masa baca dulu seminit, fahamkan soalan dulu. Cuba fahamkan soalan, ambil masa seminit, baca dulu. Sambil tu saya main handphone dulu. Okay, so tengok example 5.1. So sekarang ada dua daya. Satu, kedua-duanya adalah force ke kanan 5 Newton dan friction ke kiri 1.6 Newton. Ada dua nah. External force dan juga friction. So dia kata, you push your physics reference book 1.5 meter along a horizontal table with horizontal force 5 Newton, friction 1.6. So dia minta kita cari work done by the 5 Newton force. So kalau saya lukis free body diagram, maka free body diagram untuk kes ini akan menjadi single dot to represent the object. Ada external force F ke kanan, ada friction oppose the motion, ada normal which is always perpendicular to the surface, ada weight which is always directed downward, anak panah di atas untuk indicate ini adalah quantity vector di mana ada kedua-dua magnitude dan juga direction. Bila saya tengok lukisan saya macam teruk je. Sebab apa teruk? Sebab dia tak nampak ke bawah. Nah, so sekarang soalan tanya minta kita work done by 5 Newton. So sekarang objek tarik ke kanan 5 Newton, ada daya oppose ke kiri 1.6. So secara logik objek akan bergerak ke kanan ke kiri? Boleh pun boleh kanan ke kiri? Objek bergerak ke mana ni? Okay, dengan satu acceleration A nah. So sekarang kita tahu tak work done, rumus asas dia adalah F S cos theta. Okay nah? F ini boleh jadi pelbagai. Kalau soalan itu minta work done by external force, maka dia akan jadi F by external force sama dengan external force S cos theta. Tapi kalau soalan minta work done by friction, so dia semua akan jadi work done by friction. Force ini akan jadi friction S cos theta. Kalau soalan minta work done by gravity, maka work by gravity akan jadi mg, sebab gravity adalah weight, di mana weight rumus dia adalah mg, so akan jadi mgs cos theta. Kalau soalan minta work done by the normal, so force adalah normal s cos theta. So kita kena identify soalan minta kita cari work done by siapa. So pair mesti betul. Rumus asas adalah yang saya buat peta tu. Ini rumus asas dia. Work sama dengan F S cos theta. Di mana F ini boleh jadi pelbagai. Boleh jadi external, boleh jadi friction, boleh jadi normal, boleh jadi weight. So kalau diminta work done by friction, maka Fs cos theta, friction S cos theta. Kalau dia minta work done by external force, Fs cos theta. Kalau dia minta work done by gravity, mgs cos theta. Dan kalau dia minta work done by normal, ns cos theta. Di mana theta ini, theta tu adalah smallest angle between force and motion. So, baca soalan betul-betul. So, saya lukis balik lagi sekali. Raja dah hilang sebabnya dah naik atas. Tapi tak apa, saya lukis je. So, akan tadi ada N, ada W, ada F, dan ada friction. Di mana F adalah bersamaan dengan 5 Newton. Friction bersamaan dengan 1.6 Newton. Displacement S adalah bersama dengan 1.5 meter. Okay tak?
So ini adalah maklumat yang diberikan kepada kita, di mana soalan yang pertama, dia minta work done by the external force. So work done by external force, dia mesti pair dengan external force F S cos theta. Di mana arah gerakan adalah ke kanan. Sekarang kenapa saya labelkan S? Sebab dia adalah follow pada arah gerakan. Salah ke kalau pelajar nak labelkan sebagai A? Tak salah nak awak. Nak label S pun boleh, nak labelkan A pun boleh sebab dia hanya indicate arah gerakan sahaja. Kenapa saya kena label gerakan? Sebab nanti senang saya nak cari angle untuk sumbat dalam persamaan. So sekarang, work done by the external force. External force adalah 5. Displacement adalah 1.5 cos theta. So sekarang force ke kanan, S pun ke kanan. So angle di antara S dengan F adalah bersamaan dengan 0 degree. So this one akan jadi 0 degree lah. So simplify this one, kita akan dapat work sebagai 7.5 joule. So kita akan dapatlah work done by the external force. Soalan yang kedua, B, dia minta work done by friction. So this one akan jadi work done by friction F S cos theta. Di mana friction diberi nilai dia adalah 1.6, displacement S adalah 1.5, S ke kanan, friction ke kiri. So sekarang bila satu ke kanan, satu ke kiri, smallest angle between these two adalah bersamaan dengan 180. So this one akan jadi cos 180. So this one awak akan dapat negative work done. So apa yang membezakan satu nilai positif, satu nilai negatif? Yang ni kalau dapat nilai positif ni, this one adalah energi yang membantu objek untuk bergerak. Dia adalah daya yang membantu objek untuk bergerak. So work dia adalah positif. So kalau work negatif, ini adalah yang oppose motion. So dapat negatif adalah oppose motion. Dia menyusahkan pergerakan objek. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Basic je tau. Ada apa nak tanya? Tak ada kah? Okey je, madam. Okay. So sekarang kita dah tahu dah arah gerakan adalah pada paksi X. Okay. So finally dia minta total work done. Okay. Maka last kali dia minta total work done. Di mana pada arah gerakan ini soalan tak tanya dia tahu. Yang ni saya buat tambahan je. Kalau soalan minta work done, ini tambahan lah. Soalan yang ni tak ada dalam nota awak. Yang ni saya buat tambahan je. So yang tambahan ni saya tukar warna biru lah. Okay. So tambahan ni mungkin juga soalan minta work done by normal. Mungkin juga soalan minta work done by normal. So akan jadi N S cos theta. Tak perlu cari N. Kenapa tak perlu cari N? Berapakah smallest angle di antara N dengan S? So 90. Di mana cos 90 adalah sebenarnya kosong. So this one akan jadi kosong. So tak perlu ganti nilai sebab kita tahu dah cos 90 sama dengan kosong. Dan mungkin juga soalan minta work done by gravity. Di mana work done by gravity adalah M G S cos theta. Alamak, tak cukup peluang. Di mana this one pun tak perlu cari sebab arah gerakan dengan ni adalah 90 darjah. So M G S cos 90. So this one pun bersamaan dengan kosong. So yang itu tak perlu cari, tak apa. Yang ini bertambahan sahaja. So finally total work done hanya ada dua sahaja yang sumbang, iaitu work done by the external dengan work done by the friction. Maka this one akan jadi work done by external plus dengan work done by friction. So 7.5 tambah negatif 2.4. So finally dapatlah nilai total work done bersamaan dengan 5.1 joule. So ini adalah metod pertama untuk mencari total work done.
Di mana cari dulu work done by external force, work done by normal, work done by friction, work done by the weight, tambah satu demi satu, maka akhirnya dapatlah total work done. Ini adalah kaedah step by step di mana masa exam, kalau soalan tak minta method step by step, jangan buat method yang ni. Kenapa jangan buat method yang ni? Sebab method yang ni lambat dan kena buat banyak kiraan. So ini method ni hanya buat jika soalan minta cari work done by each force sahaja. Tak perlu, kalau soalan terus minta total work done. Kalau soalan minta ni option kedua nah. Ini adalah option kedua. Jika soalan minta total terus ataupun net work done terus. Dia tak minta dah satu demi satu. Dia terus minta net work done. So lukis balik. Ada N. Ada F bersamaan dengan 5 Newton. Friction opposed bersamaan 1.6. Ada weight. Dan arah gerakan adalah ke kanan. Bermakna pergerakan kita hanya berlaku pada paksi X sahaja. So net force hanya berlaku pada paksi X sahaja kerana gerakan adalah pada paksi X. So ini adalah method shortcut kalau soalan terus minta total work done. Bermakna akan jadi work net. Work net mesti pair dengan F net. Multiplikan dengan X. Di mana F net, tengok pada yang saya highlight warna kuning, dia bergerak ke kanan. Maka net force acting on the object to enable the object to move to the right will be equivalent to force minus friction multiplied with the S. So this one will be 5 minus 1.6 multiplied with 1.5. So this one directly you will get the total work done equivalent to 5. Equivalent to 5.1 joule. So ini adalah method shortcut. Jika soalan minta kita cari total work done tanpa meminta kita cari work done by each force. So ada dua option. So baca soalan betul-betul. Sama ada soalan minta cari satu demi satu ataupun terus minta net work done. Sebab whatever condition, jawapan akhir adalah sama sahaja. So ini adalah yang case saya tunjuk sekarang adalah minta cari net work done secara straightforward. Berbeza dengan yang ni, yang atas ni. Ini adalah yang atas ni, ini ada case jika soalan minta 1 by 1. So baca soalan, fahamkan betul-betul sama ada soalan minta work done by each force ataupun soalan terus minta total work done. Total work done dan net work done adalah benda yang sama. So ini adalah rajah paling basic. Di mana rajah ini jarang keluar dalam exam. So ini rajah ini terlalu senang. Bermakna kena tengok lah exam tak semudah ni kot. No? So sekarang, alamak, kita tengok pula rajah yang kedua yang semakin sukar. Alamak. Banyaklah pula soalan yang ni. Ramai tak yang beli hard copy ataupun print out? Ataupun you all guna soft copy? Guna soft copy. Soft copy ya? Alamak. Bila guna soft copy, you tak print out. Bila saya flip page yang lain, awak mungkin tak nampak apa soalan sebab sekarang saya terpaksa buat landscape step saya landscape. Kalau buat portrait jadi kecil je macam last week punya. So bila saya buat landscape, saya takut soalan hilang lah pula. Baca soalan dulu, fahamkan soalan dulu. Dalam soalan ni dia kata satu box 20 kilo bergerak pada rough plane. So keyword dia kat sini, kita highlight dulu. Ada kotak 20 kilo pada rough plane. Di mana rough plane ni incline 25 degree. Satu force dikenakan secara horizontal. Macam kejam je soalan ni. Magnitude 250. Coefficient 0.3. Macam kejam je soalan ni. Lepas tu dia minta cari work done. Dia bagi S kat kita. So ini maklumat yang diberi pada kita. Kita ada external force.
bersamaan dengan 250. Inclined plane angle 25. Rough surface mu 0.3. Mass dia adalah 20 kilo. Jadi kalau saya lukis, maka basically lukisan akan jadi lebih kurang macam inilah. So, inclined plane, sudut 25, ada satu kotak, di mana kotak ni dikenakan daya secara horizontal. So dia kata daya secara horizontal, maka daya ini hanya acting pada paksi X sahaja. So F sama dengan 250. Dan objek ini bergerak sejauh 3.8 meter. So ini adalah saya transfer kepada diagram. So bila dah transfer kepada diagram, maka step seterusnya adalah kita akan lukis free body diagram, di mana untuk inclined plane kita kena maintain bentuk inclined plane. Yang ni akan jadi paksi X yang kita sengitkan. This one kita akan jadikan paksi Y yang kita sengitkan. Pastikan tengok mata kasar nampak 90 darjah. Wajib lah. Okay. So bila dah dapat plane, step seterusnya adalah kita transferkan dia punya forces. So akan ada normal which is perpendicular to the surface. Akan ada weight which is always directed downward. Force dikenakan secara horizontal. So this one akan jadi dia punya external force applied on the object. Object moving on rough surface. So akan ada friction which is always opposed to motion. Objek ini bergerak ke atas. So setakat ni untuk free body diagram, ada apa-apa nak tanya kat saya macam mana saya transferkan daya itu kepada FBD? Ada apa nak tanya? Untuk FBD ni jika awak rasa keliru. Ada apa-apa nak tanya? Angle ni kalau saya transfer 25 duk tang ni pun 25. Takat ni apa nak tanya? Sebab nanti saya akan guna diagram ni untuk carikan work done by each force yang ditanya dalam soalan. Ada apa nak tanya untuk diagram? Ada. Ha? Angle tu nak ambil daripada mana? Angle tu dia bagi ni, 25 ni, pasal tak? Ada angle kat sini, 25 tu. Dia kena tambah 90 kan? Ha? Kena tambah 90 ke? Angle tu saya transfer dulu tau. Nanti waktu kiraan baru kita tengok macam mana kita nak masukkan angle dalam rumus tu. Tapi kena tahulah angle tu Ustaz Noh. Contoh tak mana awak tak tahu. Angle ni kalau saya transfer dia akan duduk tang ni. Yang ni saya pernah guide dah sebelum ni. Ustaz padam dulu semua. Padam Ustaz. Okay. Angle ni pasal tak bila yang saya buat inclined plane itu, angle duduk tang ni kan. Di mana kalau buat weight macam ni, kalau buat weight ni 25 tu akan transfer tang ni. Yang ni saya pernah briefing dah sebelum ni. Tahu kot yang ni. Tahu kot. Sebab kalau yang ni 25, this one akan jadi 75. Tang ni akan jadi 75. This one akan jadi 25 balik. Betul kan? Kan lost? Betul ada. Tapi kan nanti nak masuk dalam tu kan, theta tu. Lagi kalau masuk rumus kalau masuk rumus kita kena consider dia punya smallest angle yang tu lain pula. Yang tu kena tengok arah gerakan dengan daya tu. Yang tu kita tengok lain yang tu. Okay. So sekarang clarify, fahamkan dulu kita punya free body diagram. So lepas ni kita nak gantikan dalam rumus. Clear kan yang ni kan? So disebabkan ruang tak cukup, saya hilangkan yang ni. Saya lukis lagi sekali. Kita lukiskan plane. Saya lukiskan plane balik nah. Alamak, huduhnya lukisan. Dahsyatlah cikgu hangpa lukis. Okay. Lukis balik plane. Kalau ada soalan tanya je. Okay.
So, single duct untuk wakilkan sebagai objek, ada weight, ada friction opposed motion, ada normal dan ada external force. Okay. Objek bergerak ke atas dengan S bersamaan dengan, sekejap tengok balik soalan. Buku ada kat saya. Pergerakan dia adalah berapa meter tau? 3.8. 3.8. Sekejap. 3.8 meter. External 250. Nilai friction mu bersamaan dengan 0.3. Minta maaf lah kena salin balik. Mass bersamaan dengan 20 kilo. Ini maklumat yang ada. So angle tadi Dr. Tang ni 25. Angle 25 ni bila transfer dia kena Dr. Tang ni. Yang ni sudut apa tau? Matematik. Yang ni macam ni. Kalau macam ni, pasal tak sudut yang ni dengan ini sama? Kan? Matematik. Tang ni pun akan jadi sama sudut tu. Yang itulah. Yang bermakna yang ni dengan yang ni akan dapat sama sudut dia. Yang ni panggil apa saya tak pasti. Lupa dah. Then 25 ni juga adalah Dr. Tang ni. 25 Dr. Tang ni juga. So maka dapatlah kita punya free body diagram. Okay. Then soalan yang pertama dia minta work done by the force. Work done by the external force. Alamak. Madam. Ya? Yang force tu kan yang 250 Newton tu, kenapa tiba-tiba dia below x-axis? Dia macam ni. Kita kenakan daya. Dia bukan masuk ke dalam tau. Macam benda duk incline plane macam ni. Tapi daya tu saya kenakan macam ni. Saya tolak dia ke atas. Saya masih tolak dia ke atas. Saya nak guna phone nak tolak atas. Madam tu tak ada. Sekejap. Okay. Macam incline plane. Nampak kan saya on kamera tau. Incline plane ada objek. Saya tak tolak macam ni tau. Kalau saya tolak macam ni, yang ni bukan horizontal. Ada angle yang ni. Kalau saya tolak macam ni, ada angle. Tapi sekarang, saya tolak macam ni. Saya tolak horizontal. Tapi walaupun tolak horizontal, benda tu masih boleh naik. Pasal tak? Benda tu masih boleh naik. Okay, madam. Okay, di mana bila anak panah menghalau objek, kan saya pesan dah itu. Kalau anak menghalau objek, kita kena extrapolate dia. Dia asal macam ni je. Dia macam yang saya tunjuk tadi dekat tab saya tu. Dia macam ni. Dia ada objek tang ni. Dan pasal tak jari saya tadi tu macam ni kan. Saya tolak dia kan. Saya tolak dia untuk naik ke atas. Saya tolak. Walaupun saya tolak macam tu, dia masih boleh naik atas. Tapi bila kita buat free body diagram, jika anak panah menghala ke objek, kita kena buat extrapolation sebab daya itu adalah menghala ke kanan. So kita kena extrapolate. Anak panah dia tak boleh menghala ke arah objek. So bila anak panah hala objek, kita kena unjurkan, kita kena extrapolate, panjangkan dia supaya dia away daripada objek. So clear kat sini. Faham tak? Boleh tak? Madam. Boleh kan? Okay, clear nak? So ingat nak? Benda tu walaupun dia sengit, walaupun dia duduk sengit macam ni, tapi kalau saya nak bagi dia naik atas, force tak semestinya wajib sengit. Tak wajib tau, tak wajib. Kalau macam ni kan, dia pasal tak sengit. Satu, soalan yang pertama, force mungkin dalam angle form. Tapi kes soalan ini, force tak angle form. Force itu exactly horizontal. Even dia horizontal pun, dia masih boleh tolak objek naik ke atas. Tapi force dia adalah acting secara horizontal. So, nanti soalan fahamkan betul-betul. Force mungkin ada angle, macam ni. Ni jari saya ada angle. Atau dia boleh jari secara horizontal. So, yang ni based pada cases lah. Sama ada horizontal ataupun angle. Tapi kes ini adalah secara horizontal. So, bila horizontal bermakna daya tu menghala ke objek. Tapi bila kita lukis, kita kena buat extrapolation dia. Kita tak boleh biarkan anak panah menghala ke arah objek. So, dapatlah kita punya diagram kat situ lah. Dan soalan yang pertama, dia minta work done by external force. Saya dah pesan tadi, work done. Rumus paling asas work done adalah Fs cos theta.
Di mana F itu boleh jadi macam-macam. Boleh jadi external force, boleh jadi friction, boleh jadi normal, boleh jadi weight. Di mana pair mesti betul. Pair mesti betul. So soalan yang pertama dia minta work done by external force. Bermakna dia nak by external force. So soalan yang pertama dia nak work done by external force. So sekarang yang pertama work done by external force. Maka force dia mestilah external force. Darabkan dengan S cos theta. Okey, so sekarang tengok pada rajah. Tengok pada free body diagram. Nilai bagi F adalah 250. S adalah 3.8. Tengok, berapakah sudut terkecil di antara arah gerakan dan juga S. Ini arah gerakan ni. Dengan F tu, berapa sudut terkecil dia? Smallest angle between S and F. 25 kan? 25. So this one kita akan masukkan 25 degree. So simplify this one, kita akan dapat work done by external force equivalent to 861 joule. Soalan yang kedua, dia minta work done by gravity. Dia minta work done by gravity. So yang kedua, dia minta work done by gravity. So bila work done by gravity bermakna mg s cos theta sebab weight adalah bersama dengan mg. So sekarang mass dia adalah 20, g 9.81, S adalah 3.8. Saya dah buat satu kesilapan, tak muat. Okey, lainlah. So work done by gravity akan jadi mass adalah 20, G 9.81, S 3.8, cos. So sekarang tengok antara weight dengan arah gerakan. Smallest angle dia adalah yang saya hitamkan tu. Sini sampai sini 90. Ada lagi 25. So akan jadi 115. Okay lah. So akan jadi 115. Smallest angle between gravitational force and displacement will be 115. So simplify this one, awak akan dapat negative 315. So bila dapat negatif, bermakna kita tahu dah kata work ini sebenarnya menghalang arah gerakan objek. Dia menyusahkan objek untuk bergerak. That's why work dia adalah negatif. Dan yang ketiga, dia minta work done by reaction force. Reaction force adalah sebenarnya normal force. Okay, nah, sebenarnya adalah normal force. Okay. So yang ketiga adalah work done by normal force. Okay. Yang ketiga, work done by normal force. Maka akan jadi N S cos theta. So sekarang tengok N dengan arah gerakan. N dengan arah gerakan sudut dia adalah 90. Yang ni paling seronok sebab tak perlu fikir apa-apa dah, tak perlu ganti nilai. So akan jadi NS cos 90 automatik akan dapat nilai kosong. Smallest angle between N dengan arah gerakan adalah 90. So simplify akan dapat work done by the normal force will be equivalent to 0. So normal force menghalang pun tak halang, bantu pun tak bantu. Dia stand alone, tak kacau siapa-siapa. So work done dia kosong. So tak kacau. Dia bertenang. Dia ada daya yang tak mengganggu arah gerakan, tak membantu. So work done by normal force akan jadi kosong. Dan akhir sekali adalah work done by friction. Okay, nah? Yang keempat adalah work done by friction. So work done by friction. Yang keempat, so rumus dia mesti pair dengan friction lah, Fs cos theta. Sekarang, isu dia sekarang, work done by friction ni akan menyusahkan kita. Sebab apa menyusahkan kita? Sebab dia bagi nilai coefficient. So bila bagi nilai coefficient, bermakna kita terpaksa cari normal force. So bila terpaksa cari normal force, tengok pada diagram, normal force berada pada paksi Y. Normal force berada pada paksi Y. Dan tiada gerakan pada paksi Y. Tiada gerakan pada paksi Y. So bila tiada gerakan pada paksi Y, bermakna summation Fy akan sama dengan kosong.
So bila summation Fy sama kosong bermakna N tolak mg cos theta. Alamak, banyaklah awak. Alamak, susahnya yang ni. Macam susah je. Nombor 4 susah lah awak. Tengok betul-betul diagram saya. Tengok ada berapa daya yang tak berada di atas line kuning. Ada berapa daya yang tak berada di atas line kuning. Daya apa yang tak? Ada dua tau. Ada F dengan ada W. Bermakna dua ni kena resolve. So saya kena resolve dulu yang ni. Macam example tapi susah. Bermakna this one akan jadi F cos theta. This side akan jadi F sin theta. F akan ada dua. Adjacent akan jadi function cos. Opposition akan jadi function sin. So dapat untuk force. Then saya dah settle resolve force. Next, ada lagi satu yang saya kena resolve. Saya ubah warna dulu. Adalah weight. Weight berada sampai kuadran ketiga. So akan ada komponen mg sin theta sebab angle di opposition. Dan akan ada lagi satu mg cos theta sebab dia adalah adjacent. So sekarang kalau tengok pada part CY ada n ke atas, ada force ke bawah, ada komponen mg cos theta ke bawah. Jadi sebenarnya bila saya buat macam ni, summation Fy sama kosong, maka anak panah ke atas ada n, ke bawah ada dua iaitu mg cos theta dan juga f sin theta. Barulah sama kosong. Maka simplify, kita akan dapat n bersama dengan f sin theta plus dengan mg cos theta. Barulah dapat nilai n. Sebab normal force memang kita tak boleh hafal. Normal force will be based on your free body diagram. So normal force tak boleh hafal. So bila dah dapat normal force, barulah ganti balik work done by normal force. Sorry, bukan normal force. Work done by the friction. Work friction sama dengan mu normal di mana mu adalah 0.3 tadi, nombor saya kira plus dengan mg cos theta multiplikan dengan s 3.8. Simplify ini, angle dia apa? Saya tak muat. Angle dia berapa di under friction tu? Work done by friction. Sorry lah, saya buat lain. Mu F sin theta plus mg cos theta S. Tak muat juga. Dah lah kedekut ruang. Darab S. Tengok Sat di antara friction dengan arah gerakan berapa sudut dia? Friction dengan arah gerakan. Sudut antara friction dengan arah gerakan adalah 180 tau. 180. Simplify this one, punya kedekut ruang. Akan dapat. Yang ni walaupun saya tulis tak elok tak apa tahu sebab yang ni adalah sebenarnya soalan dalam example. Awak boleh tengok soft copy. Awak boleh tengok soft copy nah. So sekarang bila dapat sini akan dapat work done by the friction bersama dengan negatif 323 joule. So kita dah dapat work done by external force, kita dah dapat work done by the friction, kita dah dapat work done by the gravitational, kita dapat work done by external everything. Dapat dah 4 tu. Maka soalan yang terakhir dia minta total work done. So apa yang kita kena buat? Ada orang panggil saya ke? Saya tengok baca mesej Sat. Dia kata dia silap tak apa. Okay, so sekarang kita dah dapat dah work done by each force. Maka akhirnya kita akan cari total work done. Maka total work done kita tambah sahaja 1 demi 1. Tambah sahaja bermakna tadi ada 4 kan? Maka W total
akan jadi work done by the external, work done by normal, work done by gravity, work done by friction. So awak pun simplify satu demi satu, maka terdapatlah 2, 3 joule. Tapi kalau soalan tak minta one by one, perlu kan nak cari satu demi satu? Misalkan kita macam ni. Kalau soalan tak minta, kalau tak soalan tak minta. Agak-agak boleh buat kaedah shortcut tak? Kalau soalan tak minta one by one. Maka kalau jika soalan terus minta net work done. Ini case tambahan. Kalau soalan tak minta satu demi satu, dia tak minta pun by external force, by gravitational, by one, dia tak minta yang tu. Dia terus minta kita cari total. Maka yang ni ada method lagi senang yang ni. So tak apa, saya lukis balik dulu. Free body diagram, saya lukis balik je. So akan ada N, akan ada W, ada F, ada friction, labelkan arah paksi X dan paksi Y. Normal tak perlu resolve sebab normal berada exactly pada paksi Y. Friction berada exactly pada paksi X, tak perlu resolve. Yang perlu resolve hanya F dan juga W. Ini sebenarnya ulang lagi sekali sahaja. Ulang lagi sekali kau fahamkan. So, maka akan jadi F cos theta. This one akan jadi F sin theta. Then, satu lagi yang kita kena resolve adalah component of weight. Maka akan ada mg cos theta dan juga mg sin theta. Okay. Kalau soalan terus minta net work done tanpa meminta one by one, maka paling mudah adalah kita identify arah gerakan iaitu berlaku pada paksi X yang kita singitkan. Maka ini kaedah shortcut kalau soalan tak minta one by one lah. Kalau soalan tak minta one by one, maka work net will be paired with F net as. Kenapa saya tak tulis theta? Kenapa saya tak tulis theta? Sebab net force adalah sama dengan arah gerakan. Net force adalah sama dengan arah gerakan. Net force adalah sama dengan S. Bukan sama maknanya ni apa arah dia. Arah F net dengan S adalah sama. So bila arah dia sama, dia adalah cos kosong darjah. Di mana cos kosong darjah nilai dia adalah 1. That's why bila saya tulis kat situ, saya tak mau tulis nilai theta. That's why saya tak perlu tulis nilai theta sebab cos kosong adalah bersama dengan 1. Jadi yang ni tak mau tulis pun tak ada masalah. So bila cari net force hanya tulis work net equivalent to F net multiplikan dengan S sahaja. Di mana cos dia adalah cos kosong sebab arah net force dengan arah S adalah sama. Di mana cos kosong adalah equivalent to 1. So nak letakkan pun boleh, tak nak pun boleh. So net force. Net force ini recall back chapter 4. Tapi chapter 4 tadi yang kita buat summation F sama MA. Tentulah yang chapter 4. Sekarang F ini adalah, this one ni adalah sebenarnya F net. Equation to F net. Jadi kita kena keluarkan equations untuk F net. Refer pada diagram. Net force will be object moving out. Ada satu anak panah ke atas. So net force will be F cos theta. Then opposed to motion, tengok arah ke bawah ada dua anak panah. So will be minus friction minus mg sin theta multiplikan dengan S. Di mana bila awak simplifikan rumus ini, awak akan dapat nilai dia adalah sama dengan method awak cari step by step. So nilai dia adalah sama sahaja sebenarnya. So nanti awak boleh cuba lah. So nanti baca soalan betul-betul sama ada soalan minta work done by each force ataupun total work done. Kalau dia minta work done by each force, awak kena cari satu baru total up.
Kalau dia minta terus naik work done, tambah direct sahaja. So dapat idea kat sini. Lihat. Siapa nak tanya? Nanti saya assign tugasan tau. Boleh tak? Lihat. Boleh kot ah? Boleh? Boleh kot dekat sejam ni. Boleh, madam. Okay. So sekarang yang terakhir sebelum saya assign tugasan. Saya assign tugasan tau. Okay. Ini paling senang. Ini paling senang. Yang ni start je. Okay. Yang ni paling sekejap. Okay. So, sebelum ini kita kena cari work done melalui kiraan. Tapi kalau bagi graf kita tahu graf ini ada dua benda Allah yang akan bantu kita. The first one will be gradient. Second will be area. Okay, ada dua je yang selalu membantu kita untuk mendapatkan sesuatu nilai dalam graf. Kalau gradient, dia adalah nilai paksi Y bahagi nilai paksi X. Maka dia akan jadi F bahagi S. Macam tak ada rumus apa-apa je kan, F bahagi S kan. So yang ni abaikan dulu, gradient tak ada apa-apa kot. Tapi kalau area adalah nilai paksi Y darab dengan nilai pada paksi X. Maka dia adalah F darabkan dengan S. Familiar tak? Fs tu benda adalah apa? Fs. Fs tu apa? Maka area under the graph adalah sebenarnya work done. So area under the graph adalah sebenarnya work done. So tengok pada graph. Dia ada area pada bahagian atas dan juga area pada bahagian bawah. So atas ni akan jadi work nilai positif, bawah ni akan automatically jadi work nilai negatif. Okay. So apa yang awak kena buat kalau soalan minta total work done, untuk kes ini, awak hanya perlu cari area under the graph. Kat atas bentuk trapezium, bawah segitiga. So yang ni kita akan ambil yang dulu yang atas trapezium tu. Work by trapezium 1.1 separuh. Panjang ni adalah 6. Tambah dengan yang atas ni adalah, yang atas tu 5 tolak 3. 5 tolak 3 adalah 2. Multiplikan dengan tinggi dia 5. Then tambah dengan 1/2. Antara ni sampai sini adalah 1. Dan sini sampai sini adalah negatif 4. So simplify yang ni kita akan dapat total work done bersama dengan 18 joule. Yang ni paling senang. Dan yang ni ya, kalau dia naik UPS, kalau dia dalam UPS, soalan mungkin akan bagi graf kat awak. Dan soalan mungkin akan tanya, value apakah represent area under the graph? Kalau graph itu adalah graph F against S. So awak bagi tahu je lah, kalau F against S, area under the graph adalah nilai work done. So yang ni kalau naik, dia adalah UPS 2. So kalau awak masuk dalam group, saya ada share Jamboard kat awak. Awak. Yang ni adalah buat secara group. Tapi saya tahu bila buat secara group akan ada silent. Tapi yang ni pun saya tak ada pilihan lah. Yang ni saya tak boleh halang. Okay. Dia ada 3 soalan. Awak kan ada nombor masing-masing yang saya dah assign tu kan? Ada nombor awak kan? Ingat lagi nombor masing-masing yang ikut list dalam sistem tu. Okay. So, soalan nombor 1, saya minta pelajar yang memegang nombor 1 sampai 10 untuk sama-sama buat. Soalan nombor 2 ada pelajar nombor 11 sampai 20. Dan soalan nombor 3 adalah pelajar daripada nombor 21 sampai 31. Sebab ada kelas yang sampai 31 orang. So ingatlah, ada 3 soalan. Nombor 1, pelajar nombor 1 sampai 10. Nombor 2, pelajar nombor 11 sampai 20. Soalan nombor 3 adalah daripada nombor 21 sampai 31. Then dalam GC, saya wajibkan semua untuk submit soalan tutorial nombor 1 structure pada saya sebelum jam 6 petang. So kalau tak nak kacau waktu kelas, awak lagi sejam. So dalam masa sejam ni, siapkan Jamboard yang saya share.
siapkan soalan tutorial structure yang saya share dan submit. Di mana bila submit ni, don't expect saya akan simak semua lah. Tak, saya tak akan simak semua. Saya akan random pilih 2 atau 3 sampel untuk jadikan sebagai reference, saya semak dan share dalam grup untuk rujukan belajar. Dan di mana saya menghalang, saya tak bagi awak personal message kat saya. Bermakna untuk Jamboard dan struktur nombor 1, awak kena cuba buat sendiri dulu. Selepas awak dah submit, saya random pick, barulah saya akan briefing jika berlaku kesalahan. So means that jawapan akhir ni adalah saya hanya akan terang selepas pelajar submit kat saya. So awak ada sejam lagi lah. So kalau tak ada apa-apa, awak boleh left. Pelajar yang nak tanya soalan boleh stay dan tanya apa yang awak nak rasa nak tanya. Yang tak ada apa-apa, boleh left, masuk kat Jamboard dan buat soalan. Yang nak tanya boleh tanya. Yes. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Jangan lupa Thank you, madam. edit nama. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Madam, Thank you, madam. Ya. soalan yang kena submit tu soalan yang madam kata tadi tu juga? Je. Dalam tutorial tu ada nombor 1 tapi banyak tadi tu. Submit nombor 1 je. Nombor Oh, ya 1 ke? saja. Okey. Tapi sebelum buat yang tu, buat yang Jamboard tu dulu. Thank you, madam. Okay. Okey. Madam, yang soalan struktur tu send dalam group kan? Jangan GC. Saya assign dalam GC. Oh, Google Classroom. Okay, madam. Okay, madam. Saya Okay. assign dalam GC. Okay. Okay, thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Sama. Madam, Ya. saya nak tanya soalan yang Yang mana? kotak saya ingat tadi tu. Sekejap, saya ni balik. Yang atas tu. Yang ni. Yang yang WF. Work done by friction ke? Ke work done by Ya. external? Work done by friction. Okey, sekarang aku tengok balik rajah ni lah. Saya guna rajah yang ni je. Saya guna rajah yang ni. Sekarang arah gerakan berlaku pada paksi yang sengit tu kan? Kan? Mana hilang? Ya. Sat. Lari pula rajah saya pun. Okey, saya guna kat sini lah sebab yang lain dah saya set conteng dah. So sekarang pergerakan berlaku pada paksi ni kan? Kan? Betul tak? Okey. Ya. Then antara friction dengan S, sudut dia adalah 180, betul tak? Antara Betul. arah gerakan dengan friction tu 180 kan? Ya. Okay. Then maka tengok yang bahagian ni, saya tulis kat ruang kosong ni, work done by friction. Dia akan jadi F, S, cos, theta. Betul? Kan? Di mana friction adalah mu normal S cos 180. Okey, takat ni boleh? Boleh kan yang ni? Boleh, Takat ni? Okey. Boleh. Isu dia sekarang, kita kena cari normal force. So macam mana nak cari normal force? Normal force tu berada kat paksi mana? Normal force tu kat paksi mana? Paksi Y kan? CY. Duduk tang ni. Tengok. Saya pesan bila saya buat ni, perasan tak setiap kali saya briefing, saya akan colourkan paksi. Di mana daya yang berada exactly pada paksi tak perlu resolve. Normal force ni berada exactly pada paksi Y. So tak perlu resolve kan? Normal berada exactly pada paksi Y, tak perlu resolve. Friction berada exactly paksi X pun tak perlu resolve kan? Ya. Tapi apa yang kita kena resolve sekarang? Daya apa kena resolve sekarang? F dengan W. F dengan W. So F ni duduk kuadran keempat. Angle duduk tang ni. So akan ada tang ni F cos theta duduk tu. Takat ni clear F cos theta tu. Clear kan? Ya. Kenapa cos? Sebab sudut duduk sebelah dia kan? Ya. Dan kalau ada F cos theta, confirm akan ada lagi satu di mana dia akan jadi F sin Sin theta. theta. So takat ni clear. Ya. Ada satu lagi yang kena resolve. Apa tu? W. Ada satu daya. W. Angle duduk sebelah ni kan? So this one akan jadi mg cos theta. Cos theta. Dan belah ni akan jadi mg. MD sin theta. Okay, so sekarang kita nak cari normal force. Normal force tu dekat paksi mana?
Paksi Y. Right, okay. Paksi Y ada gerakan tak? Sekarang objek bergerak pada paksi X ke paksi Y? Paksi X. Paksi X. Bermakna kalau bergerak pada paksi X, confirm pada paksi Y akan bersama dengan kosong kan? Summation pada Ya. paksi Y akan sama kosong kan? So Ya. summation pada paksi Y akan, salah tulis. Akan sama dengan kosong. Okay. Tengok anak panah ke atas. Ada berapa anak panah yang ke atas? Ada berapa anak 1. panah? Bawah ada berapa? 1. Tengok betul-betul. Ada apa tu syllabus Ada tu? 3. Dekat part sini je. Jangan biar yang lain. Ada yang betul-betul dekat colour je. Oh, Yang 2. betul-betul berada colour. Ada 2 sahaja. So yang kita kena tengok yang exactly berada betul-betul pada paksi. Bila sebenarnya colour ni tak wajib tau. Tapi saya sengaja colourkan sebab nak bagi awak nampak benda yang berada exactly pada paksi tu. So sekarang kat bawah tu ada 2 kan? Okay. Atas Ya. ada 1. Maka jadi N. Tolak F sin theta sebab opposite direction. Dan juga tolak mg cos theta. Barulah sama dengan kosong. Clear tak kat ni? Kenapa Clear. tolak-tolak tu? Clear kan? Clear. Maka simplify akan dapatlah N sama dengan F sin theta plus mg cos theta. N yang dapat ni sumbat balik ke atas tu, simplify, dapat bukan perfection. Okay, dapat tak idea? Dapat. Ah, Yang dia- mu tu memang macam tu. Dia bagi dah 0.3 sebab rough surface ni, bila rough surface, dia akan bagi nilai coefficient kat kita. Ataupun dia akan minta kita cari. Di mana kita kena tahu lah kalau rough surface ada friction. Di mana rumus untuk friction adalah mu normal. Mu adalah dia punya coefficient, normal force adalah base pada diagram, di mana normal force kita memang tak boleh hafal. Normal force, everything must be based on free body diagram. Tak boleh hafal itu. Boleh tak? Boleh dah. Okay, boleh nak? So kalau tak ni, pergi buat yang Jamboard dengan yang setas tu nak? Okay. Ya. Thank you, madam. Okay. Madam nak tanya yang nak cari jumlah yang kat bawah tu. Jumlah tu dia macam ni je Anis. Bila Kosong. Anis dah kira. Macam mana nak tahu yang tak faham yang kos kosong jadi 1 tu. Oh, dia macam ni yang net terus yang shortcut tu ke? Yang shortcut tu kan? Ya. Ya, Sat. Yang shortcut tu. Okey, Sat. Cuba balik yang shortcut tu. Kejap. Ni. Saya guna diagram macam ni lah. Okey, macam ni. Tengok yang tu. Saya kosongkan tu. Kosongnya tak sekarang. Tak ada apa lagi. Sekarang saya guna raja yang lain tau. Saya guna raja lain. Saya guna raja suka hati saya je. So sekarang katakan ada F bang ni. Ada W, ada N, ada friction katakan Anis. Okay. Ya. So yang ni akan jadi paksi Y. This one akan jadi paksi X. Betul tak Anis? Clear kan? Okay, so sekarang kalau kita buat macam ni, objek akan bergerak ke arah mana Anis? Kalau tengok Kanan. diagram. Ke kanan. So kalau objek bergerak ke kanan, F-net dia ke mana? F-net dia? Ke kanan. Ke kanan. Bermakna F-net pun adalah ke kanan. Okay. Dan work-net dia ke mana? Kalau F-net ke kanan, work-net pun ke kanan. Dan arah S ke mana Anis? S pun ke kanan. So sekarang tengok. F-net dengan S tu, berapa angle di antara F-net dengan S tu Anis? Kosong. Kosong. Okay, so sekarang Anis ambil kalkulator tengok. Kos kosong dapat berapa? Kos kosong dapat berapa? Kan 1. kalkulator tengok. 1. Maka ingat, work done adalah Fs cos theta. W ini boleh jadi macam-macam. Kalau soalan minta work done by gravity, akan jadi mgs cos theta. Betul tak? Mesti betul kan? Kalau soalan minta work done by friction, akan jadi Fs cos theta. Kalau soalan minta net, confirm dia akan jadi F net multiplied S cos theta. Dan tadi pasang tak kat atas tu, net force dengan S tu berapa sudut dia Anis? Kosong.
kosong. So Pak ni, bila kosong ni apa nilai dia? 1. 1. That's why hanya kalau minta Fnet, terus hafal je. Yang ni je, tak perlu duk cosine dah yang tu. Boleh je Fnet S saja. Tak Okay, payah buat theta pun. Clear nah? Okay, thank you, madam. Pergi buat test yang saya bagi tu nah. Okay. Okay.